sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Di sebuah kampung bernama Sahiwal di Pakistan, Rashid, seorang petani Chili selama 30 tahun, sentiasa dihantui mimpi ngeri setiap kali bulan Ogos menjelma. Ini karena musim monsun boleh memusnahkan hasil tanaman setahun dalam sekelip mata. Tahun ini pun habislah, keluhnya. Namun, pada suatu hari musim panas itu, beberapa orang asing muncul di kampungnya. Mereka adalah pakar pertanian dari Malaysia. Mereka membawa sebuah kotak besi yang besar. Dengan ini, Chili boleh dikeringkan walaupun hari hujan, kata mereka. Orang kampung hanya ketawa sinis. Bagaimana mungkin mereka boleh melawan takdir Tuhan? Tetapi setahun kemudian, sebuah perubahan yang menakjubkan telah berlaku di kampung ini. Kini, saya akan ceritakan kisah itu. Nama saya Rashid. Saya menanam Chili di Sahiwal, Punjab, sudah 30 tahun. Tanah ini adalah warisan daripada ayah saya, dan saya berharap untuk mewariskannya kepada anak-anak saya. Tetapi, nampaknya takdir tidak mengizinkan. Musim panas di Punjab, suhunya boleh mencecah 45 darjah Celcius. Tanah menjadi merekah dan udara terasa berbahang. Namun, bahang inilah yang menjadikan Chili kami yang paling merah dan paling pedas di dunia. Orang kampung selalu berkata, matahari Punjab menyalakan api di dalam Chili. Selepas 6 bulan dicurahkan keringat, Chili akan dituai pada akhir bulan Julai. Dari situlah kerja sebenar bermula. Chili-chili akan dihamparkan di halaman rumah untuk dijemur di bawah terik matahari. Proses ini mengambil masa sekurang-kurangnya 8 hari. Dari jam 6 pagi hingga 6 petang, kami akan membalik-balikkan Chili tanpa henti. Belakang tangan saya akan membengkak kemerahan kerana pedasnya, dan belakang badan pula terasa seperti terbakar. Tapi, itu tidak mengapa. Inilah nasib seorang petani. Masalahnya ialah bulan Ogos. Setiap awal Ogos, musim monsun akan tiba. Angin lembab dari lautan Hindi membawa awan hitam yang tebal. Apabila langit bertukar kelabu, kami akan berlari seperti orang gila. Chili di halaman perlu dikutip dengan cepat. Namun, kami sentiasa kesuntukan masa. Saat titisan hujan pertama jatuh, hati saya turut luruh. Saya masih ingat 3 Ogos tahun lalu. Kira-kira jam 4 petang, angin sejuk tiba-tiba bertiup. Saya memandang ke langit. Awan bergerak pantas. Istri saya, Fatima, berlari keluar. Jiran saya, Pak Cik Hasan dan anak-anaknya melompat pagar untuk membantu. Semua orang membawa guni dan mula memasukkan Chili. Tetapi halaman rumah saya luasnya lebih 1000 meter persegi. Terdapat 300 kilogram Chili yang dijemur. Titisan hujan pertama jatuh di dahi saya. Sejuk dan berat. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Kami terus memasukkan Chili ke dalam guni. Tidak peduli baju basah kuyup atau kasut terbenam dalam lumpur, tetapi hujan itu tanpa belas kasihan. Ketika kami hanya sempat menyelamatkan sebahagian kecil, halaman rumah sudah menjadi lautan lumpur. Chili-chili merah terapung di atas air keruh. Fatima menangis teresa-esa, dan saya hanya mampu berdiri kaku, hilang kata-kata. Malam itu, saya duduk di halaman dan berfikir, Chili yang basah akan berkulat dalam masa 1 atau 2 hari. Apabila warnanya berubah dan aromanya hilang, peniaga tidak akan membelinya walaupun pada separuh harga. Anak sulung saya, Ali, berumur 14 tahun. Yuran sekolahnya sudah tertunggak 3 bulan. Anak kedua Hasan, 11 tahun, dan yang bongsu, Yusuf, 8 tahun. Setiap kali pulang dari sekolah mereka akan bertanya, "Ayah, tahun ini jualan Chili bagus?" Saya akan menjawab sambil tersenyum, "Jangan risau, semuanya akan baik-baik saja." Tetapi tahun ini gagal lagi. Begitu juga tahun lepas dan tahun sebelumnya, ramai orang di kampung sudah berputus asa. Mereka menanam gandum atau tebu sebagai ganti, tetapi hasilnya hanya separuh. Jika dikeringkan dengan betul, Chili boleh dijual pada harga Rp300 sekilogram, manakala gandum hanya Rp50. Bagi petani miskin seperti kami, ini soal hidup dan mati. Pak Cik Hasan sudah berusia lebih 60 tahun tetapi masih bekerja di ladang Chili. Suatu petang di kedai teh, sambil menghirup cai, beliau berkata, "Rashid, nenek moyang kita hidup begini juga. Setiap Ogos, kita menyalahkan langit dan menipu diri sendiri bahwa tahun depan akan lebih baik. Mungkin inilah takdir kita." Saya tidak dapat menjawab. Apa yang dikatakannya benar. Datuk saya, ayah saya, semuanya menderita kerana masalah yang sama. Ada tahun-tahun kami bernasib baik, hujan datang lewat. Ketika itu, seluruh kampung akan berpesta. Tetapi ada juga tahun-tahun hujan turun seawal akhir Julai.
Ketika itu, seluruh kampung akan berduka. Saya teringat ketika saya berumur 10 tahun. Monsun pada tahun itu datang luar biasa awal, pada pertengahan Julai, ketika penuaian belum pun selesai. Hujan berterusan selama 20 hari. Separuh ladang ditenggelami air, dan semua cili yang telah dituai membusuk. Musim sejuk itu, rumah kami tidak mempunyai minyak tanah untuk menyalakan pemanas. Ibu menangis setiap malam, dan ayah hanya membisu. Ketika itu saya berpikir, apabila dewasa nanti, saya tidak akan menjadi petani. Tetapi pada usia 16 tahun, ayah saya jatuh sakit. Saya terpaksa berhenti sekolah dan mengambil alih ladang. Dan 20 tahun telah berlalu. Setiap tahun, ceritanya sama. Menanam pada bulan April, menuai pada bulan Julai, dan mengeringkan dengan terdesak sebelum Agustus. Dan setiap tahun, langit menguji saya. Bagaimana dengan tahun ini? Adakah hujan akan datang lewat? Cili merah di halaman kelihatan indah. Warnanya yang berkilauan di bawah matahari kelihatan seperti delima. Tetapi keindahan itu rapuh. Keindahan yang tidak kekal, yang boleh hilang pada bila-bila masa. Pada 10 Agustus tahun lalu, selepas hujan reda, sambil membersihkan cili yang rosak, saya bercakap sendirian, adakah sesuatu akan berubah tahun depan? Tetapi apa yang boleh berubah? Langit tidak berubah, monsun datang setiap tahun. Dan kami hanya mampu berdoa. Namun, 4 hari kemudian, orang-orang asing muncul di kampung kami. Mereka kelihatan seperti orang bandar. Pakaian mereka bersih, mereka membawa komputer riba dan kamera. Salah seorang daripada mereka mempunyai wajah yang berbeza. Dia orang Asia Timur. Seumur hidup saya tidak pernah melihat orang Asia Timur secara langsung, hanya di televisyen. Ketua kampung membawa mereka berjalan-jalan. Mereka meninjau ladang cili, memeriksa halaman rumah, dan mengambil gambar cili yang berkulat. Saya hanya memerhati dari jauh. Saya ingin tahu, tetapi tidak berani mendekati. Petang itu, ketua kampung mengumpulkan orang ramai di dewan orang ramai. Kira-kira 30 orang hadir. Ketua kampung berdiri di hadapan bersama orang-orang asing itu. Orang Asia Timur itu berdiri di sebelah seorang penterjemah. Ketua kampung mula bersuara, "Saudara-saudara, ada berita baik. Orang dari Islamabad telah datang. Mereka adalah pakar pertanian dari sebuah negara bernama Malaysia. Mereka berkata mahu membantu kita." Malaysia? Saya tidak tahu banyak tentang negara itu. Hanya tahu ia sebuah negara jauh di timur. Itu sahaja. Mengapa mereka datang ke sini? Penterjemah itu menjelaskan. Ini adalah program bantuan pertanian. Ia diwujudkan oleh Malaysia untuk membantu pembangunan pertanian di negara lain. Mereka menerima laporan bahawa petani cili di Pakistan menghadapi kesukaran kerana hujan. Mereka mahu menyelesaikan masalah itu. Saya memandang Pak Cik Hasan. Beliau juga mengerutkan dahi. Bagaimana mereka mahu menyelesaikan masalah hujan? Bolehkah mereka menahan langit? Ketika itu, pakar dari Malaysia itu menunjukkan skrin komputer ribanya, kelihatan sebuah kotak logam besar. Penterjemah menjelaskan, ini adalah mesin pengering udara panas. Ia mengeringkan cili menggunakan mesin, tidak kira sama ada hujan atau tidak. Dewan menjadi riuh. Seseorang menjerit. Mengeringkan cili dengan mesin? Adakah itu mungkin? Malaysia. Pakar Malaysia itu tersenyum dan mengangguk. Penterjemah menyampaikan, ya, mungkin. Di Malaysia, kaedah ini telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun. Kualitinya lebih baik dan menjimatkan masa. Tetapi saya tidak dapat mempercayainya. Masalah yang tidak dapat diselesaikan selama 30 tahun, diselesaikan oleh orang dari negara asing dalam masa beberapa hari. Cerita itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Terlalu indah sehingga saya menjadi curiga. Sambil berjalan keluar dari dewan, saya berkata kepada Pak Cik Hasan, "Pak Cik percaya ke semua ini?" Pak Cik Hasan mengeluh. "Entahlah, Rashid. Di dunia ini tiada apa yang percuma. Kita kena tunggu dan lihat apa yang mereka mahukan sebenarnya." Malam itu saya tidak dapat tidur. Sambil memandang siling, saya berfikir, jika mesin itu benar-benar berkesan, jika saya tidak perlu lagi risau tentang hujan, bolehkah saya membayar yuran sekolah Ali tepat pada masanya? Membelikan Fatimah pakaian baru? Memperbaiki bumbung rumah? Tetapi pada masa yang sama saya berasa takut. Saya tidak mahu kecewa lagi. Selama 30 tahun, saya sudah terlalu banyak kali kecewa. Jadi saya belajar untuk tidak berharap. Jika tidak berharap, tidak akan ada kekecewaan. Ketika itu saya tidak tahu. Ujian sebenar baru sahaja bermula. Pasukan dari Malaysia itu sudah berada di kampung selama 4 hari.
Setiap pagi jam 7, mereka akan muncul dan berjalan di sekitar kampung. Mereka memeriksa tanah, mengukur ladang cili, dan menghujani para petani dengan soalan. Berapa banyak hasil tuaian? Bagaimana cara mengeringkannya? Berapa harga pasaran? Saya dapat merasakan bahawa mereka benar-benar ikhlas mahu membantu kami. Tetapi reaksi orang kampung berbeza, terutamanya Abang Muhammad. Beliau adalah pemilik tanah pertanian terbesar di kampung. Beliau menanam cili di atas tanah seluas lebih 10 hektar dan menggaji 10 orang pekerja. Usianya mungkin dalam 55 tahun. Badannya besar dan suaranya lantang. Pada petang hari ketiga, Abang Muhammad bersuara di hadapan para petani yang berkumpul di kedai teh. Saya juga ada di situ. Kawan-kawan, sedarlah. Kamu percaya mereka akan bantu kita secara percuma? Tiada benda percuma di dunia ini. Pasti ada udang di sebalik batu. Abang Iqbal yang duduk di sebelahnya menyampuk, betul tuh. Nanti bila mesin dah dipasang, mereka akan minta duit atau mereka akan cuba beli cili kita dengan harga yang murah. Pak Cik Hasan dengan berhati-hati berkata, tetapi mereka dihantar oleh sebuah agensi kerajaan. Takkanlah mereka begitu? Abang Muhammad ketawa sinis. Pak Cik Hasan, janganlah terlalu naif. Sejak bila agensi kerajaan benar-benar membantu kita? Subsidi yang dijanjikan semasa banjir tahun lepas pun belum dapat lagi kan? Saya tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, saya sendiri tidak pasti. Adakah mesin itu benar-benar berkesan? Berapa kosnya? Jika rosak, siapa yang akan membaikinya? Banyak soalan, tetapi tiada jawapan. Pada hari keempat, pasukan Malaysia itu memberikan cadangan konkrit. Orang ramai sekali lagi berkumpul di Dewan. Kali ini lebih 50 orang datang. Kabar angin sudah tersebar. Ketua pasukan Malaysia itu berdiri di hadapan. Beliau dipanggil Dr. Kamal, usianya sekitar 40 komaan dan memakai cermin mata. Melalui penterjemah, beliau berkata, saudara-saudara, kami mencadangkan satu projek perintis. Kami akan memasang 2 unit mesin pengering udara panas di kampung ini. Ia percuma sepenuhnya. Ini adalah projek yang dibiayai oleh bajet agensi kami, jadi anda semua tidak perlu membayar apa-apa. Dewan menjadi senyap. Abang Muhammad tiba-tiba berdiri. Tunggu sekejap. Betul ke percuma? Nanti tak minta duit? Dr. Kamal menggelengkan kepala. Tidak. Ini adalah projek kerjasama antara bangsa. Kami hanya mahu berkongsi teknologi. Kami tidak meminta sebarang balasan. Abang Iqbal menjerit. Habis tu, kalau mesin rosak, siapa bayar kos baik pulih? Dr. Kamal dengan tenang menjawab. Untuk 2 tahun pertama, kami akan menanggung semua kos penyelenggaraan. Alat ganti juga akan diberikan secara percuma dan juru teknik akan datang melawat secara berkala. Selepas 2 tahun, kami akan melatih anda semua supaya anda boleh menguruskannya sendiri. Saya memandang wajah Dr. Kamal. Itu bukan pandangan mata seorang penipu. Saya dapat merasakan keikhlasannya. Tetapi masih ada sesuatu yang tidak kena. Mengapa mereka sanggup melakukan sejauh ini? Pak Cik Hasan dengan berhati-hati mengangkat tangan. Dr. Kamal, saya cuma nak tanya satu perkara. Kenapa tuan-tuan mahu membantu kami? Kami tiada kaitan langsung dengan Malaysia. Dr. Kamal berfikir sejenak, kemudian menjawab. Malaysia juga pernah menjadi negara pertanian yang miskin 60 tahun dahulu. Kami banyak menerima bantuan daripada negara lain. Sekarang, giliran kami pula untuk membantu. Penderitaan petani tidak mengenal sempadan negara. Apabila mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Tetapi Abang Muhammad masih menunjukkan riak tidak puas hati. Baiklah, kalau percuma, apa salahnya? Tapi siapa yang akan guna mesin itu dulu? Kalau gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Dr. Kamal berkata, kami akan mencari sukarelawan. Sesiapa yang berminat boleh gunakannya dahulu. Jika hasilnya tidak memuaskan, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dewan kembali riuh. Saya melihat sekeliling. Tiada siapa yang mengangkat tangan. Semua orang saling berpandangan. Menunggu orang lain untuk mencuba dahulu. Pak Cik Hasan memandang saya. Rashid, kau cubalah. Kau masih muda, senang belajar benda baru. Saya terkejut. Saya? Kenapa saya? Pak Cik Hasan berbisik. Aku tahu yuran sekolah anak kau tertunggak. Kalau tahun ni gagal lagi, keluarga kau akan susah. Ini mungkin satu peluang. Saya mengetap bibir. Apa yang dikatakannya benar. Tetapi saya takut. Jika gagal, saya akan menjadi bahan ketawa orang kampung. Fatimah memegang lengan saya. Sejak bila dia ada di sini, saya tidak perasan dia juga datang ke Dewan. Dia berbisik, Abang, cubalah, apa lagi yang kita boleh rugi? Saya memandang mata Fatimah.
Sepanjang 10 tahun yang lalu dia sentiasa berada di sisi saya dalam suka dan duka. Tahun lepas, apabila cili kami musnah dek hujan, dia tidak menangis. Dia hanya memegang tangan saya dan berkata, "Tak apa, tahun depan kan ada. Tetapi jika tahun ini gagal lagi, dan tahun depan juga gagal, sampai bila saya boleh menyuruhnya menunggu?" Saya perlahan-lahan mengangkat tangan. "Saya akan cuba." Dewan menjadi sunyi. Semua mata tertumpu pada saya. Dr. Kamal tersenyum lebar. "Terima kasih, Encik Rashid. Anda tidak akan menyesal." Abang Muhammad mengeluarkan bunyi sinis. "Bagus, Rashid. Kau jadi bahan uji kaji ya. Kita tengoklah nanti hasilnya." Saya tidak berkata apa-apa. Tetapi di dalam hati, saya bertekad. Saya mesti berjaya. Ketika saya melangkah keluar dari dewan, seseorang menepuk bahu saya. Ia adalah Amir, seorang petani muda. Usianya sekitar 28 tahun. 5 tahun lebih muda daripada saya. "Abang Rashid, saya pun nak ikut serta. Katanya ada 2 mesin kan? Jadi 1 lagi biar saya guna." Saya terkejut. Amir baru setahun berkahwin. Isterinya sedang hamil 6 bulan. Situasinya tidak sesuai untuk mengambil risiko. "Amir, kau tak apa-apa ke? Kalau gagal macam mana?" Amir tersenyum. "Abang, saya tak nak hidup macam ni selama-lamanya. Setiap tahun hanya mampu memandang langit. Kalau gagal pun apa salahnya? Lagipun sekarang ni pun kita gagal setiap tahun." Mendengar kata-katanya, saya tersenyum. Betul juga. Kami memang sudah gagal. Maksudnya, tiada apa yang perlu dirugikan. Seminggu kemudian, sebuah lori besar tiba di kampung. Seluruh penduduk kampung keluar untuk melihat. Apa yang diturunkan dari lori itu adalah sebuah kotak logam gergasi. Lebarnya kira-kira 4 meter, panjang 3 meter, dan tinggi 2 meter. Ia diperbuat daripada logam perak dan mempunyai pintu di satu sisi. Abang Muhammad mencemuh. "Itu mesin yang hebat sangat. Nampak macam kotak tin biasa saja." Tetapi apabila pasukan Dr. Kamal memulakan pemasangan, pandangannya berubah. Di dalam kotak itu penuh dengan peralatan yang rumit. Dawai pemanas, kipas, pengawal suhu, penderia kelembapan. Dr. Kamal menjelaskan, mesin ini akan mengekalkan suhu malar pada 60 darjah Celcius. Kipas di dalam akan mengedarkan udara panas. Ini membolehkan cili dikeringkan secara sekata. Dalam masa 12 jam, ia akan kering sepenuhnya. 12 jam? Saya terkejut. Jika dijemur di bawah matahari, ia mengambil masa 8 hari. 3 hari kemudian, ujian pertama akhirnya bermula. Saya menyediakan 100 kg cili segar yang baru dipetik dari ladang saya. Pukul 8 pagi, Doktor. Kamal, saya, Amir, dan beberapa orang kampung berkumpul. Kami menyusun cili di atas rak di dalam mesin. Dr. Kamal menekan satu butang. Mesin itu mula mengeluarkan bunyi dengungan. Suhu pada skrin kecil di hadapan mula naik. 20 darjah Celcius, 30, 40. Perlahan-lahan ia naik dan berhenti pada 60 darjah. "Sekarang kita hanya perlu tunggu," kata Dr. Kamal. Pukul 8 malam, Dr. Kamal membuka pintu mesin. Udara panas serta-merta keluar. Dan baunya, aroma pedas cili yang unik memenuhi udara. Cili-cili itu masih bersinar merah, malah kelihatan lebih merah. Permukaannya kering sekata, dan apabila disentuh, ia rangup. Saya mengambil sebiji cili, ringan dan kering. Saya mematahkannya menjadi 2. Bahagian dalamnya juga kering dengan sempurna. Amir berkata dengan kagum, "Abang, ini betul-betul menjadi." Orang ramai di sekeliling mula berbisik-bisik. Malah Abang Muhammad pun terdiam. Dia hanya mengambil sebiji cili dan memeriksanya. Dr. Kamal tersenyum dan berkata, "Encik Rashid, tahniah, berjaya." Tetapi saya tidak boleh bergembira. Apa hebatnya berjaya sekali? Ujian sebenar bermula sekarang. Bagaimana jika esok hujan? Bagaimana jika mesin rosak? Bagaimana jika pasaran tidak menerima cili ini? Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya memandang keluar tingkap. Langit cerah dan penuh dengan bintang. Tetapi saya tahu, ketenangan ini tidak akan lama. 2 hari selepas ujian pertama berjaya, saya memulakan penuaian secara besar-besaran. Hasil tuaian tahun ini kira-kira 800 kg. 100 kg lebih banyak daripada tahun lepas. Cili-cilinya merah dan montok. Jika ini dapat dikeringkan dengan betul, bukan sahaja yuran sekolah Ali, malah bumbung rumah pun dapat saya baiki. Amir juga mula menuai di ladangnya. Hasilnya sekitar 600 kg. Setiap pagi kami bertemu dan merancang. Kami memutuskan untuk mengeringkan 100 kg sehari. Memandangkan ada 2 mesin,
Kami boleh memproses 200 kilogram sehari. Dr. Kamal datang ke kampung setiap hari. Dia memeriksa keadaan mesin, merekodkan suhu dan kelembapan. Dia sentiasa mencatat sesuatu dalam buku nota kecilnya. Saya tertanya-tanya, apa yang dokter catatkan tuh? Data, katanya. Apabila data ini terkumpul, ia boleh digunakan untuk membantu kampung-kampung lain. Pada pagi hari ketiga, langit kelihatan aneh, awan rendah dan angin terasa lembab. Pakcik Hasan datang ke ladang saya. Rashid, nampaknya hari ini akan hujan. Kau tak apa-apa ke? Saya mengangguk. Tak apa pakcik, sekarang kan dah ada mesin. Tetapi dalam hati, saya cemas. Apa akan jadi jika benar-benar hujan? Semasa ujian, hari cerah. Ini kali pertama pada hari hujan. Kira-kira jam 10 pagi, titisan hujan pertama mula jatuh. Saya segera mengutip Cili di halaman. Amir juga berlari datang. Abang, jom kita mula. Kami dengan pantas menyusun Cili di dalam mesin. Dr. Kamal menekan butang. Mesin mula beroperasi. Hujan semakin lebat. Jika seperti tahun lepas, saya pasti sudah terduduk menangis di halaman. Tetapi hari ini berbeza. Di dalam mesin, Cili sedang dikeringkan dengan selamat. Tetapi sekitar tengah hari sesuatu yang aneh berlaku. Bunyi mesin tiba-tiba berhenti. Bunyi dengungan kipas hilang dan lampu pada penunjuk suhu terpadam. Saya panik dan memandang Dr. Kamal. Dokter, apa yang berlaku nih? Dr. Kamal juga kelihatan terkejut. Dia berlari ke belakang mesin dan memeriksa wayar. Bekalan elektrik terputus. Nampaknya satu kampung tiada elektrik. Saya melihat sekeliling. Memang benar, rumah jiran-jiran semuanya gelap. Mungkin ada masalah dengan talian elektrik akibat hujan. Jantung saya berdegup kencang. Cili di dalam mesin baru separuh kering. Jika dibiarkan dalam keadaan ini selama 2 jam, kelembapan akan naik dan kulat akan tumbuh. Dokter, apa yang perlu kita buat? Suara saya bergetar. Dr. Kamal tetap tenang. Bertenang. Ada caranya. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya dan membuat panggilan. Tolong tunggu 30 menit. 30 menit. Saya memandang mesin. Uap air mula terbentuk perlahan-lahan di dalamnya. Amir menepuk bahu saya. Abang, kita percayakan, Dr. Kamal. Tetapi pada ketika itu, masalah yang lebih besar timbul. Abang Muhammad berjalan menembusi hujan. Di belakangnya, Abang Iqbal dan 2-3 orang petani lain mengekori. Rashid, mesin dah berhentikan, aku dah kata apa, akhirnya jadi macam ni juga. Saya tidak menjawab. Abang Muhammad terus berkata, kau suruh kami percaya mesin yang tidak berguna bila elektrik tiada. Sekurang-kurangnya cahaya matahari itu percuma dan tiada gangguan elektrik. Korang semua dah kena tipu. Abang Iqbal menyampuk, orang Malaysia tu sekejap lagi mesti minta duit. Kononnya untuk kos baiki mesin. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Kerana saya sendiri mula berfikir perkara yang sama. Dr. Kamal melangkah ke hadapan. Jangan risau, kami ada penyelesaiannya. Abang Muhammad mencemuh. Penyelesaian? Apa dia? Satu kampung pun tak ada elektrik. Pada ketika itu, sebuah lori masuk ke kampung. Lori yang besar. Di belakangnya ada sebuah mesin besar. Dr. Kamal berkata, ini penjana kuasa. Kami dah sediakannya. Saya terkejut memandang Dr. Kamal. Bila doktor sediakannya, kami sudah mengkaji keadaan bekalan elektrik di Pakistan. Kami tahu gangguan elektrik sering berlaku. Jadi kami membawa penjana kuasa kecemasan. Juru teknik dengan pantas mula memasang penjana kuasa. Mereka menyambungkan kabel dan menekan suis. Dengan bunyi vroom, penjana kuasa mula beroperasi. Lampu pada mesin menyala kembali. Penunjuk suhu hidup dan kipas mula berputar. Abang Muhammad terdiam. Abang Iqbal juga menutup mulut. Dr. Kamal berkata, selepas ini, jika berlaku gangguan elektrik, jangan risau. Penjana kuasa ini milik anda semua. Gunakanlah dengan bebas di kampung ini. Hati saya terasa hangat. Orang-orang ini benar-benar ikhlas. Tetapi Abang Muhammad masih menggelengkan kepala. Oh, kali ini nasib kau baik. Tapi masalah sebenar ada lagi. Dia menunjuk ke arah cili saya. Cili yang dikeringkan dengan mesin tu, adakah pasaran akan terima? Warnanya lain, baunya pun lain. Kalau peniaga tolak, habislah kau. Kata-katanya membuatkan saya terdiam. Betul juga, walau sebaik mana pun cili dikeringkan, jika tidak boleh dijual di pasaran, tiada gunanya. Dr. Kamal berkata, bahagian itu juga kami sudah sediakan. Esok, seorang peniaga cili besar dari Lahore akan datang. Beliau akan memeriksa dan menilainya sendiri. Petang itu, hujan berhenti.
Pukul 6 petang, kami membuka pintu mesin. Chili itu sempurna, walaupun terhenti selama sejam akibat gangguan elektrik. Berkat penjana kuasa, ia kering tanpa masalah. Tetapi saya tidak dapat bergembira. Kata-kata Abang Muhammad terus terngiang-ngiang. Kalau pasaran tak terima, habislah. Keesokan paginya pukul 9, sebuah kereta besar masuk ke kampung. Ia adalah Encik Malik, pemborong Chili terbesar di Lahore. Dr. Kamal menyambutnya. Saya dan Amir turut memberi salam. Encik Malik seorang yang serius. Tunjukkan saya cilinya. Dengan tangan yang menggeletar, saya menghulurkan cili yang dikeringkan semalam. Encik Malik mengambilnya. Dia melihatnya di bawah cahaya, menghidunya, dan mematahkannya menjadi 2. 5 menit berlalu dalam kesunyian. Jantung saya terasa seperti mau pecah. Akhirnya, Encik Malik bersuara. Warnanya menakjubkan. Saya tidak pernah melihat warna merah yang begitu sekata. Kelembapannya sempurna dan aromanya lebih kuat. Dia memandang saya. Berapa banyak yang ada? Kira-kira 800 kilogram. Encik Malik mengangguk. Saya beli semuanya. 450 rupiah sekilogram. 450 rupiah. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Biasanya harganya hanya 300 rupiah. Dengan kualiti ini, ia berbaloi dengan harga itu. Ia akan laku keras di pasaran premium. Saya memandang Amir. Kami telah berjaya. Keuntungan kami meningkat sebanyak 50%. Tetapi pada saat itu, saya sedar. Masalah sebenar baru sahaja akan bermula. Tidak sampai sejam selepas Encik Malik pulang, kabar angin tersebar. Berita bahawa Rashid dan Amir mendapat 450 rupiah sekilogram. Kampung serta-merta menjadi heboh. Kedai teh dipenuhi orang 2 kali ganda dari biasa. Saya berada di rumah. Bersama Fatimah, kami sedang membuat pengiraan. 850 rupiah. Jumlahnya 360 ribu rupiah. Jika seperti tahun lepas, kami hanya akan dapat 240 ribu rupiah. Ada lebihan 120 ribu rupiah. Yuran sekolah Ali untuk 3 bulan adalah 18 ribu rupiah. Sekarang kami mempunyai lebihan. Fatimah memegang tangan saya. Abang, kita berjaya. Saya tersenyum. Tetapi entah kenapa, saya berasa tidak sedap hati. Saya rasa ini bukanlah pengakhirannya. Kira-kira pukul 4 petang, seseorang mengetuk pintu. Pak Cik Hasan. Rashid, boleh keluar sekejap? Saya keluar. Di halaman, 7-8 orang petani sedang berdiri. Semuanya sebaya atau lebih muda sedikit daripada saya. Salah seorang bersuara, Abang Rashid, boleh tak kami tumpang guna mesin tu? Kami pun perlu keringkan cili kami. Seorang lagi menyampuk, ya, nasib kami tak sebaik abang. Kami kena tuai minggu ni, tapi nampaknya hujan akan turun. Saya serba salah. Mesin hanya ada 2. Saya dan Amir pun belum selesai menuai. Kami perlu gunakannya untuk beberapa hari lagi. Bagaimana mahu berkongsi? Pak Cik Hasan berkata, Rashid, selepas kamu berdua selesai, tak bolehkah kami guna secara bergilir-gilir? Tunggu seminggu saja. Saya menggeleng. Pak Cik, seminggu lagi cili mereka semua akan terlalu masak. Kalau terlepas waktu tuai, cili akan mengecut. Ketika itu, satu suara kedengaran dari belakang. Kalau begitu, Encik Rashid sajalah yang beralah. Itu Abang Muhammad. Dia sedang berpeluk tubuh. Abang Muhammad, apa maksud abang? Kenapa saya pula yang kena beralah? Abang Muhammad mendekati. Rashid, mesin tu milik siapa? Bukankah ia diberikan oleh pihak Malaysia untuk kampung ini? Jadi ia milik semua orang kampung. Kau tak ada hak untuk gunakannya seorang diri. Saya tergamam. Tapi saya dan Amir yang jadi sukarelawan dulu. Kami yang tanggung risikonya. Abang Muhammad ketawa sinis. Risiko? Risiko apa? Hasilnya kau dapat untung lebih banyak. Sekarang berilah peluang kepada orang lain pula. Para petani lain mula berbisik. Betul tu, kami pun ada hak untuk guna. Kena bahagi sama rata. Saya kehilangan kata-kata. Secara teknikalnya, kata-kata Abang Muhammad betul. Mesin itu milik kampung. Tetapi entah kenapa, saya rasa tidak adil. Tepat pada masanya, Dr. Kamal muncul. Ada apa nih? Abang Muhammad menjelaskan situasinya. Dr. Kamal berfikir sejenak kemudian berkata, baiklah, esok pagi kita adakan mesyuarat di Dewan. Semua petani perlu hadir. Kita akan cari jalan penyelesaian yang adil. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Kegembiraan kejayaan tidak bertahan walau sehari. Sekarang, orang kampung seolah-olah cemburu pada saya. Fatimah berkata, Abang, cubalah faham perasaan mereka.
Mereka pun perlu cari makan. Betul. Tetapi kenapa hati saya rasa begitu sesak? Keesokan paginya pukul 8, Dewan orang ramai penuh sesak. Lebih 40 orang hadir. Dr. Kamal berdiri di hadapan, dengan penterjemah di sisinya. Saudara-saudara, saya dengar ada masalah semalam. Isu tentang siapa yang patut menggunakan mesin. Saya ada satu cadangan. Abang Muhammad bertanya, apa dia? Dr. Kamal berkata, kita tubuhkan sebuah koperasi. Koperasi yang dianggotai oleh semua petani cili di kampung ini. Kita akan tentukan giliran penggunaan mesin dan membahagikan kos secara adil. Dewan menjadi senyap. Seorang petani mengangkat tangan. Kos? Kos apa? Bukankah mesin itu percuma? Dr. Kamal mengangguk. Mesin itu sendiri percuma. Tetapi kita perlukan wang untuk bil elektrik dan bahan api penjana kuasa. Setiap kali penggunaan, kosnya kira-kira Rp1.000. Abang Iqbal menjerit. Rp1.000? Maksudnya kami kena bayar? Dr. Kamal dengan tenang menjawab, ya. Tetapi coba fikirkan, dengan Rp1.000 Anda boleh keringkan 100 kg cili, dan kerana kualitinya lebih baik, Anda boleh dapat Rp150 lebih untuk setiap kilogram. Untuk 100 kg Anda dapat Rp15.000 tambahan. Anda bayar Rp1.000 untuk dapatkan keuntungan Rp15.000. Orang ramai mula mengira, betul juga, tiada ruginya. Pakcik Hasan bertanya, jadi bagaimana kita tentukan giliran? Dr. Kamal berkata, kita buat cabutan undi, supaya adil. Cuma, Encik Rashid dan Encik Amir sudah bermula, jadi biarkan mereka selesaikan dahulu. Selepas itu, yang lain boleh guna secara bergilir. Abang Muhammad kelihatan tidak puas hati. Jadi kami kena tunggu seminggu? Dr. Kamal menjawab, dengan menunggu seminggu, Anda akan mendapat manfaat untuk beberapa tahun akan datang. Bukankah ia berbaloi untuk ditunggu? Seorang petani mengangkat tangan. Doktor, bagaimana dengan tahun depan? Adakah kami masih boleh guna mesin ini? Dr. Kamal tersenyum. Sudah tentu. Mesin ini sekarang milik Anda semua. Ia boleh digunakan untuk 10 tahun. Suasana di Dewan mula berubah. Pada mulanya dipenuhi rasa tidak puas hati dan cemburu, kini bertukar menjadi harapan. Orang ramai mula berbincang sesama sendiri. Ketika itu, Abang Muhammad berdiri. Tunggu sekejap, saya tak akan ikut cabutan undi. Ladang saya paling besar, jadi saya patut guna dulu. Dewan kembali sunyi. Dr. Kamal memandang Abang Muhammad. Encik Muhammad, itu tidak adil. Abang Muhammad meninggikan suara. Adil? Saya bayar cukai paling banyak di kampung ni. Saya menggaji paling ramai orang. Sudah tentu saya patut diberi keutamaan. Abang Iqbal turut berdiri. Betul. Abang Muhammad betul. Ladang besar patut guna dulu. Barulah ekonomi kampung akan maju. Pakcik Hasan membantah. Tidak, itu tidak adil. Kalau begitu, bila pula giliran petani kecil macam kami? Dewan mula menjadi bising. Orang ramai mula berpihak. Tepat pada ketika itu, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Amir tiba-tiba berdiri, dan dengan suara yang kuat, dia menjerit. Saudara-saudara, tunggu sekejap. Saya ada satu cadangan. Semua mata di Dewan tertumpu pada Amir. Petani muda berusia 28 tahun itu, apa agaknya cadangannya? Abang Muhammad duduk sambil berpeluk tubuh. Cakaplah, Amir. Apa dia? Amir menarik nafas dalam-dalam. Saya akan lepaskan giliran saya. Biar Abang Muhammad guna dulu. Dewan menjadi riuh. Saya terkejut memandang Amir. Amir, apa kau cakap ni? Kau pun ada cili yang perlu dikeringkan. Amir memandang saya. Abang, saya tak apa-apa. Cili saya hanya 600 kg. Lewat beberapa hari pun tak jadi masalah. Tapi Abang Muhammad ada lebih 2000 kg. Kalau cili beliau rosak, seluruh kampung akan terjejas. Riak wajah Abang Muhammad menjadi kaku. Tiada siapa yang dapat menyangkal kata-kata Amir. Memang benar ladang Abang Muhammad yang terbesar di kampung dan beliau menggaji 10 orang pekerja. Jika ladangnya maju, ekonomi kampung juga akan menjadi lebih baik, tetapi saya tidak faham. Amir baru setahun berkahwin dan istrinya sedang mengandung. Dia sangat memerlukan wang. Kenapa dia sanggup beralah? Dr. Kamal bertanya, Encik Amir, Anda pasti tak mengapa. Amir mengangguk. Ya, saya tak apa-apa. Cuma ada satu syarat. Dewan kembali sunyi. Syarat apa? Amir berkata, saya lepaskan giliran saya. Tapi Abang Muhammad kena berjanji. Selepas ini, tolong patuhi peraturan koperasi. Hormati giliran yang ditentukan melalui undian.
dan bayar kos sama rata. Jika abang tunjukkan teladan yang baik, orang lain pun akan ikut. Abang Muhammad terdiam seketika. Pelbagai emosi terpancar di wajahnya, terkejut, malu, dan sesuatu yang lain. Beliau perlahan-lahan berdiri. Amir, kau. Suara abang Muhammad bergetar. Kau seorang anak muda yang sangat bijaksana. Baiklah. Aku berjanji, aku akan patuhi peraturan koperasi. Dan terima kasih. Tepukan gemuruh bergema di dewan. Saya turut bertepuk tangan. Pak Cik Hasan mengesat air mata. Dr. Kamal tersenyum lebar. Abang Iqbal berdiri. Kalau begitu, saya juga setuju dengan cabutan undi. Petani lain turut bersuara satu demi satu. Setuju. Kami pun setuju. Suasana berubah sepenuhnya. Dr. Kamal berkata, bagus. Kalau begitu, kita akan tubuhkan koperasi sekarang juga. Namanya Koperasi Chili Sahiwal. Kita perlu lantik pengerusi. Ada cadangan? Pak Cik Hasan mengangkat tangan. Saya cadangkan Rashid. Dia yang pertama berani mencuba dan telah menunjukkan kejayaan. Beberapa orang bersetuju. Bagus. Rashid memang sesuai. Saya terkejut. Saya tak layak. Abang Muhammad berkata, Rashid, kau buatlah. Kau yang paling sesuai. Aku akan bantu. Akhirnya, saya menjadi pengerusi pertama Koperasi Chili Sahiwal. Hasil undian, saya mendapat 28 daripada 32 undi. Jawatan timbalan pengerusi disandang oleh Pak Cik Hasan dan Abang Muhammad menjadi penasihat. Petang itu, kami merangka peraturan koperasi. Pertama, giliran penggunaan mesin ditentukan melalui cabutan undi. Kedua, bayaran penggunaan adalah Rp10 sekilogram. Ketiga, wang yang terkumpul akan digunakan untuk penyelenggaraan mesin dan pembangunan kampung. Keempat, sesiapa yang melanggar peraturan akan dilarang menggunakan mesin selama sebulan. Semua orang bersetuju. Seminggu kemudian, Abang Muhammad mula menggunakan mesin. Ia mengambil masa 10 hari untuk mengeringkan 2.000 kilogram cili. Setiap hari, beliau bersama Dr. Kamal memeriksa mesin. Memeriksa suhu, mencatat masa, dan menguji kualiti. Saya melawat ladang Abang Muhammad setiap hari. Sebagai pengerusi, saya perlu memantau perkembangannya. Abang Muhammad sangat ramah, di luar jangkaan saya. Rashid, mari sini tengok. Tengok warna cili ini. Merah menyala kan? Saya tersenyum. Ya abang, cantik sangat. Pada hari ke-11, Encik Malik datang lagi. Kali ini dengan lori yang lebih besar. Selepas melihat cili Abang Muhammad, beliau terus membuat perjanjian. Rp460 sekilogram. Rp10 lebih tinggi daripada harga yang saya dapat. Abang Muhammad dengan gembiranya berkata kepada saya, Rashid, ini semua berkat kau. Kalau kau tak mula dulu, kita tak akan dapat peluang macam ni. Saya menggelengkan kepala. Bukan, bang. Ini berkat Dr. Kamal dan Amir. Petang itu, Abang Muhammad mengadakan jamuan di Dewan Orang Ramai. Semua petani dijemput. Makanan dan teh dihidangkan. Orang ramai ketawa dan berbual. Abang Muhammad berdiri dan berkata, Saudara-saudara, saya nak buat satu pengakuan jujur. Pada mulanya, saya tak percaya dengan projek ni. Saya cemburu dan saya cuba menghalangnya. Tapi saya salah. Mesin ini adalah masa depan kampung kita. Tepukan gemuruh bergema. Abang Muhammad menyambung. Dan terutamanya, terima kasih kepada Amir. Tanpa pengorbanan dan kebijaksanaan kau, kita mungkin masih bergaduh sampai sekarang. Amir menundukkan kepala, kelihatan malu. Tetapi ketika itu, kedengaran bunyi tapak kaki yang bergegas dari luar. Seseorang menolak pintu dewan dengan kuat. Ia adalah Nasir, seorang petani muda. Dia tercungap-cungap sambil menjerit, habislah kita, mesin rosak. Dewan serta-merta menjadi senyap. Dr. Kamal terus berdiri. Apa yang berlaku? Nasir berkata, hari ini giliran saya guna mesin. Tapi selepas sejam beroperasi, tiba-tiba keluar bunyi pelik dan ia berhenti. Ada asap keluar. Saya memandang Dr. Kamal. Wajahnya serius. Kami semua bergegas ke ladang Nasir. Apabila kami berdiri di hadapan mesin, jantung saya luruh. Asap hitam keluar dari mesin itu, bau hangit menusuk hidung. Dr. Kamal dengan pantas mematikan bekalan kuasa. Dia membuka pintu. Di dalamnya, cili sedang terbakar. 100 kilogram cili Nasir semuanya musnah. Nasir terduduk sambil menangis. Habislah. Hasil tanaman setahun aku musnah. Macam mana dengan istri dan anak-anak aku? Saya kehilangan kata-kata. Sebagai pengerusi, saya patut melakukan sesuatu tetapi saya tidak tahu apa. Abang Muhammad meletakkan tangan di bahu Nasir. Nasir, bertenang.
Kita akan cari jalan. Tetapi ada masalah yang lebih besar. Mesin itu rosak. Masih ada 25 orang petani yang sedang menunggu giliran. Mesin telah berhenti. Dapatkah kami mengatasi krisis ini? Malam itu saya tidak dapat tidur. Tangisan Nasir terus terngiang-ngiang di telinga. 100 kilogram cili hangus. Pendapatan setahunnya musnah. Masalah yang lebih besar ialah mesin itu sendiri. Selepas diperiksa oleh Dr. Kamal, motornya terbakar sepenuhnya. Untuk membaikinya, alat ganti baharu perlu dibawa dari Malaysia. Pukul 5 pagi, saya keluar rumah. Langit penuh dengan bintang. Pukul 7 pagi, orang ramai mula berkumpul di hadapan rumah saya. Pak Cik Hasan, Amir, Abang Muhammad, Abang Iqbal, lebih 10 orang. Wajah mereka semua risau. Abang Muhammad berkata, "Rashid, kita kena adakan mesyuarat tergempar koperasi." Saya mengangguk. Pukul 8 saya memanggil orang ramai ke Dewan, lebih 30 orang hadir. Dr. Kamal juga datang. Saya berdiri di hadapan. Saudara-saudara, semua sudah tahu apa yang berlaku malam tadi. Cili Nasir hangus dan mesin rosak. Menurut Dr. Kamal, ia akan mengambil masa sebulan untuk dibaiki. Alat ganti perlu dibawa dari Malaysia. Dewan menjadi senyap. Seorang petani bertanya, "Jadi apa nasib kami? Cili kami belum dikeringkan lagi." Seorang lagi menyampuk, "Betul tu, minggu depan monsun akan tiba. Kami tak boleh tunggu sebulan." Saya memandang Dr. Kamal. "Doktor, tiada cara lain ke?" Dr. Kamal menggeleng. "Maaf, tanpa motor, mesin tidak boleh berfungsi. Di Islamabad pun tiada alat ganti." Nasir berdiri, matanya merah. "Saudara-saudara, maafkan saya. Ini salah saya. Saya tak pandai guna mesin." Abang Muhammad berkata, "Nasir, ini bukan salah kau. Mesin pun boleh rosak." Tetapi Nasir terus menunduk. Saya tahu betapa dia rasa bersalah. Cilinya hangus dan dia telah menyusahkan orang lain. Ketika itu, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Abang Muhammad berdiri. "Saudara-saudara, saya ada satu cadangan. Saya akan berikan 100 kilogram cili saya kepada Nasir." Dewan menjadi riuh. "Abang, apa yang abang cakapkan ni?" Abang Muhammad berkata, "Nasir menjadi mangsa keadaan. Sebagai ahli koperasi, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu apabila ada yang dalam kesusahan." Abang Iqbal turut berdiri. "Betul tu, saya akan sumbangkan 50 kilogram." Pak Cik Hasan berkata, "Saya miskin tapi saya boleh beri 30 kilogram." Saya turut mengangkat tangan. "Saya akan berikan 50 kilogram." Nasir mula menangis. "Abang-abang, kenapa baik sangat? Saya tak mampu nak bayar balik." Abang Muhammad menepuk bahunya. "Kami bukan suruh kau bayar balik, Nasir. Kita sekarang satu koperasi, satu keluarga." Pada saat itu saya sedar, inilah koperasi yang sebenar. Bukan sekadar berkongsi mesin, tetapi sebuah komuniti yang saling membantu. Tetapi masalah masih ada. Mesin rosak dan lebih 20 petani masih menunggu giliran. Saya memandang Dr. Kamal. "Doktor, betul-betul tiada cara lain?" Dr. Kamal berfikir sejenak, kemudian berkata, "Ada satu cara, tapi tidak pasti berjaya." "Apa dia?" Semua orang menumpukan perhatian. Dr. Kamal berkata, "Di Islamabad ada Universiti Pertanian Pakistan. Di sana ada fakulti kejuruteraan. Jika mereka boleh baiki motor tu, tapi saya tak tahu berapa lama masa yang diperlukan." Abang Muhammad berkata, "Kita cuba. Saya akan sediakan lori. Hari ini juga kita bawa mesin tu ke Islamabad." Dr. Kamal mengangguk. "Baiklah. Saya akan hubungi pihak universiti." 2 jam kemudian, kami memuatkan mesin yang rosak ke atas lori Abang Muhammad. Saya turut serta bersama Dr. Kamal. Sebagai pengerusi, saya perlu melihatnya sendiri. Kami bertolak pada pukul 10 pagi. Perjalanan ke Islamabad mengambil masa 3 jam. Universiti Pertanian terletak di pinggir bandar. Bangunan besar dan makmal yang luas kelihatan. Dr. Kamal bertemu dengan Dekan Fakulti Kejuruteraan Mesin, Profesor Rahim. Usianya sekitar awal 50 keropaan. Beliau memeriksa motor yang rosak dengan teliti. Teruk ni. Motornya hangus sepenuhnya. Tapi, bukan mustahil." Saya bertanya, "Profesor, boleh baiki?" Profesor Rahim menjawab, "Kami tak boleh buat motor baru, tapi kami boleh cari komponen yang serupa dan ubah suai. Tapi ia akan ambil masa." "Berapa lama?" "Kira-kira 2 minggu." 2 minggu? Saya mengeluh. Pada masa itu, monsun sudah bermula. Profesor Rahim berkata, "Saya akan buat yang terbaik. Saya akan bekerja siang dan malam dengan pelajar-pelajar saya." Kami pulang ke kampung.
Saya menjelaskan situasinya kepada ahli koperasi. Mereka perlu menunggu 2 minggu. Orang ramai cemas, tetapi tiada pilihan lain. Seminggu berlalu, Profesor Rahim menelepon. Berita baik, kami dah jumpa komponennya, beri saya 3 hari lagi. Saya menarik nafas lega. Tetapi 2 hari kemudian, langit mula menjadi gelap. Awan berkumpul. Ramalan cuaca mengatakan hujan akan turun dalam masa 4 hari. Saya menjadi cemas. Profesor, tak boleh cepatkan lagi? Profesor Rahim berkata, baiklah. Saya akan berjaga malam dengan pelajar-pelajar saya untuk siapkannya. Dia menepati janjinya. 2 hari kemudian, pukul 4 pagi, dia menelepon. Sudah siap. Kalau bertolak sekarang, boleh sampai pukul 7 pagi. Saya menghubungi Abang Muhammad. Beliau segera menyediakan lori. Kami bergegas ke Islamabad. Profesor Rahim dan 5 orang pelajarnya sedang menunggu. Mata mereka letih, tetapi wajah mereka penuh senyuman. Kami membawa mesin itu pulang ke kampung. Tiba pada waktu tengah hari, Profesor Rahim sendiri membantu memasangnya. Pukul 2 petang, akhirnya kami menghidupkan mesin. Bunyi dengungan kedengaran. Suhu mula meningkat. 60 darjah Celcius. Sempurna. Orang kampung bersorak. Berjaya. Profesor Rahim tersenyum. Tahniah. Sekarang ia boleh digunakan semula. Petang itu, semua ahli koperasi mengadakan jamuan kesyukuran untuk Profesor Rahim dan pelajar-pelajarnya. Suasana dipenuhi makanan dan gelak tawa. Abang Muhammad berkata, Profesor, terima kasih banyak-banyak. Anda telah menyelamatkan kampung kami. Profesor Rahim menjawab, tidak. Melihat Anda semua saling membantu, kami yang belajar lebih banyak. Inilah kekuatan sebenar sebuah komuniti. Keesokan harinya, hujan mula turun. Tetapi kali ini, tiada siapa yang takut. Mesin terus beroperasi tanpa henti, dan Chili terus dikeringkan. Kami telah berjaya. 3 bulan telah berlalu sejak mesin itu dibaiki. Sekarang, setiap petani Chili di kampung sekurang-kurangnya telah menggunakan mesin itu sekali. Musim menuai hampir berakhir. Ketika saya menyemak buku akaun koperasi, saya terkejut melihat angkanya. Pendapatan keseluruhan Chili kampung tahun ini meningkat sebanyak 60% berbanding tahun lepas. Purata pendapatan 32 ahli koperasi meningkat sebanyak Rp120.000. Ada petani yang pendapatannya meningkat sehingga Rp200.000. Saya tidak percaya melihat angka-angka ini. Fatima berkata, Abang, sekarang kita tak perlu risau lagi tentang yuran sekolah Ali. Betul. Keluarga kami mampu membayar yuran sekolah untuk 3 tahun sekaligus. Bumbung rumah telah dibaiki, dan kami membeli perabot baru. Tetapi yang paling penting ialah ketenangan fikiran. Kami tidak perlu lagi takut akan bulan Ogos. Suatu petang, 3 buah kereta asing masuk ke kampung. Kenderaan rasmi kerajaan, Menteri Pertanian Negeri Punjab telah datang. Menteri itu berusia sekitar lewat 40-an, berpakaian kemas. Dr. Kamal menyambutnya. Saya dan Abang Muhammad turut serta. Menteri berkata, saya telah mendengar kabar tentang koperasi Chili Sahiwal. Saya datang untuk melihatnya sendiri. Kami menunjukkan segalanya kepada Menteri. Mesin pengering udara panas, penjana kuasa, pejabat koperasi, dan buku akaun. Menteri memeriksanya dengan teliti, terutamanya data peningkatan pendapatan. Beliau melihatnya lama. Menakjubkan, kata Menteri. Ini bukan sekadar satu kisah kejayaan, tetapi satu model. Ia perlu diperluaskan ke kampung-kampung lain. Saya terkejut. Ke kampung-kampung lain? Menteri mengangguk. Di Punjab sahaja, ada lebih 2.000 kampung penanam Chili. Semuanya menderita masalah yang sama. Jika model Sahiwal ini diperluaskan, kita boleh membantu puluhan ribu petani. Dr. Kamal berkata, itu idea yang bagus. Kami akan menyokong sepenuhnya. Menteri memandang saya. Encik Rashid, sebagai pengerusi koperasi, adakah Anda sudi untuk melatih petani-petani dari kampung lain? Saya tergamam. Saya? Saya hanya seorang petani biasa. Abang Muhammad menepuk bahu saya. Rashid, kau kena buat. Kau yang paling berpengalaman. Akhirnya, saya bersetuju. Seminggu kemudian, latihan pertama diadakan di Islamabad. Lebih 100 orang petani dari seluruh Punjab datang. Saya berdiri di atas pentas. Tangan saya menggeletar. Assalamualaikum. Nama saya Rashid. Saya menanam Chili di Sahiwal sudah 30 tahun. Saya mula bercerita. Kisah Ogos tahun lepas apabila hujan memusnahkan Chili saya. Kisah pasukan dari Malaysia datang dan memasang mesin.
Kisah bagaimana pada mulanya saya ragu-ragu tetapi memberanikan diri. Kisah kesukaran akibat gangguan elektrik dan kerosakan. Tetapi bagaimana kami mengatasinya bersama-sama sebagai satu koperasi. Para petani mendengar dengan senyap. Ada yang mengangguk, ada yang mengesat air mata. Kerana kisah saya adalah kisah mereka juga. Selepas latihan selesai, beberapa orang petani datang kepada saya. Abang, boleh tak pasang mesin di kampung kami juga? Kami pun mahu tubuhkan koperasi. 3 bulan kemudian, mesin pengering udara panas telah dipasang di 15 buah kampung di Punjab. Pihak Malaysia memberikan bajet tambahan dan kerajaan Pakistan turut memberi subsidi. Setiap bulan, saya melawat kampung-kampung lain sekali atau 2 kali untuk memberi latihan. Tetapi kejayaan ada harganya. Suatu petang, apabila saya pulang ke rumah, Fatimah sedang menangis. Abang, kenapa ni? Fatimah berkata, Abang sekarang lebih banyak tiada di rumah. Hari ini Ali dapat anugerah di sekolah, tapi dia menangis sebab ayah dia tak ada. Hati saya tersentak. Betul. Kerana sibuk melawat kampung lain, saya sering tiada di rumah. Masa bersama anak-anak semakin berkurangan. Saya seorang bapa sebelum menjadi pengerusi koperasi, saya telah melupakannya. Keesokan harinya, saya mengadakan mesyuarat ahli koperasi. Saudara-saudara, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin meletakkan jawatan sebagai pengerusi. Dewan menjadi riuh. Rashid, kenapa? Ada masalah ke? Saya berterus terang. Saya perlukan masa bersama keluarga. Saya seorang petani, bukan seorang jurulatih. Pakcik Hasan berkata, Rashid, kami perlukan kau. Siapa yang akan pimpin koperasi? Saya menjawab, Amir boleh lakukannya. Dia muda dan bijak. Dia boleh buat lebih baik daripada saya. Amir terkejut memandang saya. Abang, saya belum. Abang Muhammad berkata, tidak, Rashid betul. Amir, kau buatlah, kami akan bantu. Hasil undian, Amir menjadi pengerusi koperasi yang baharu. Saya kekal sebagai penasihat. Malam itu, buat pertama kalinya selepas sekian lama, saya makan malam bersama keluarga. Ali berkata, Ayah, hari ini cikgu di sekolah cakap, ayah adalah wira kampung kita. Saya tersenyum. Bukan wira Ali, ayah hanya seorang petani cili. Tetapi si bongsu Yusuf berkata, betullah ayah wira. Ayah kawan-kawan Yusuf semua dah senyum sekarang. Dulu mereka asyik risau saja. Mendengar kata-kata itu, saya menitiskan air mata. Seminggu kemudian, Dr. Kamal melawat kampung. Beliau membawa berita istimewa. Encik Rashid, tahniah. Koperasi Sahiwal telah dipilih sebagai contoh teladan kebangsaan. Bulan depan akan ada majlis anugerah di Islamabad. Saya menggeleng. Doktor, saya tak akan pergi. Hantarlah Amir. Dia pengerusi sekarang. Dr. Kamal tersenyum. Baiklah. Tetapi Encik Rashid ingat satu perkara. Jika anda tidak memulakannya, semua ini tidak akan berlaku. Saya memandang keluar tingkap. Di halaman, cili sedang dijemur di bawah matahari. Sekarang kami ada pilihan. Jika hujan, kami boleh guna mesin. Tetapi saya masih suka menjemur di bawah matahari. Ia lebih tradisional dan semula jadi. Yang penting, sekarang kami mempunyai pilihan. Kami tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada langit. Setahun telah berlalu. Bulan Ogos datang lagi. Tahun lepas pada waktu ini, saya hanya memandang langit dengan cemas. Tetapi sekarang berbeza. Saya menjemur cili di halaman, tetapi hati saya tenang. Jika hujan, saya boleh guna mesin. Pagi tadi, semasa hendak ke sekolah, Ali bertanya, Ayah, hari ini ayah datang tengok perlawanan bola sepak saya kan? Saya tersenyum dan menjawab, sudah tentu, pukul 4 habis kan? Ayah pasti datang. Ali tersenyum lebar dan berlari pergi. Jika seperti tahun lepas, saya pasti tidak dapat pergi kerana sibuk bekerja di ladang. Kira-kira pukul 10 pagi, Amir datang. Sepanjang setahun yang lalu, dia telah menjadi pengerusi yang hebat. Abang, ada berita baik. Pasaran minta tempahan cili kita lagi. Rp470 sekilogram. Rp470. Naik lagi dari tahun lepas. Betul. Jenama kita dah terkenal. Mereka panggil cili premium Sahiwal. Saya mengangguk. Amir, kau buat kerja dengan cemerlang. Amir tersenyum malu. Tengah hari, Pakcik Hasan datang. Sejak kebelakangan ini, beliau telah mengurangkan kerja di ladang. Katanya mahu meluangkan lebih banyak masa dengan cucu-cucunya. Rashid, malam ni ada perjumpaan di rumah aku. Dr. Kamal datang. Dr. Kamal? Bila? Pukul 6. Kita jumpa di Dewan. Saya berkata, baiklah. Dr. Kamal melawat kampung setiap 3 bulan sekali. Sekarang kami sudah seperti kawan.
Pukul 4 petang saya pergi ke sekolah Ali. Padang dipenuhi ibu bapa. Apabila pasukan Ali menjaringkan gol, saya bersorak bersama bapa-bapa yang lain. Ali melihat saya dan melambai tangan. Saya berasa bahagia. Pukul 6, saya tiba di Dewan Orang Ramai. Kira-kira 30 ahli koperasi telah berkumpul. Dr. Kamal berada di hadapan. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang tidak dikenali. "Saudara-saudara, izinkan saya perkenalkan," kata Dr. Kamal. "Ini Cik Nur, seorang penyelidik. Dia datang dari Kuala Lumpur untuk mengkaji proyek kita." Cik Nur memberi salam. "Selamat berkenalan. Saya banyak mendengar tentang koperasi Sahiwal." Dia bertanya banyak soalan kepada kami. Bagaimana kami menguruskan koperasi? Bagaimana kami menyelesaikan konflik? Bagaimana keuntungan dibahagikan? Kami menjawab dengan jujur. Perkara yang baik dan juga yang sukar. Cik Nur berkata, "Menakjubkan. Dalam masa setahun, Anda telah membina sistem yang begitu mantap." Amir menjawab, "Pada mulanya memang sukar. Tapi kami telah berjanji untuk saling membantu." Abang Muhammad tersenyum. "Jujurnya, pada mulanya saya menentang. Tapi saya silap. Ini adalah keputusan terbaik untuk kampung kami." Orang ramai ketawa. Selepas mesyuarat, saya berjalan berdua dengan Dr. Kamal sehingga ke pintu masuk kampung. Matahari sedang terbenam. Langit berwarna merah seperti cili. "Doktor, boleh saya tanya sesuatu?" "Apa dia?" "Kenapa doktor bantu kami? Betul ke tiada balasan?" Dr. Kamal terdiam sejenak. Kemudian perlahan-lahan dia bersuara. "Encik Rashid, mahu saya ceritakan tentang datuk saya." Saya mengangguk. Datuk saya seorang petani selepas Perang Dunia Kedua di Malaysia. Hidupnya sangat miskin, tetapi orang-orang dari Eropah dan Amerika datang membantu kami. Mereka beri benih, mereka ajar teknologi. Datuk saya selalu berpesan, kita mesti membalas budi yang telah diterima. Saya mendengar dengan senyap. Dr. Kamal menyambung, "Sebab itulah saya menjadi penyelidik pertanian. Saya mahu membantu orang lain, seperti datuk saya. Itulah balasan saya, Encik Rashid." Senyuman Anda semua. Saya memegang tangannya. "Terima kasih, doktor. Terima kasih banyak-banyak." Dr. Kamal juga memegang tangan saya. "Tidak, saya yang patut berterima kasih. Anda semua telah menunjukkan harapan kepada saya." Malam itu, saya duduk di halaman, memandang langit yang penuh bintang. Setahun yang lalu, pada waktu ini, saya duduk di tempat yang sama dengan penuh kerisauan. Adakah esok akan hujan? Adakah Chili akan rosak? Tetapi sekarang berbeza. Bintang masih berkelip, langit masih tinggi, dan monsun akan tetap datang. Tetapi saya tidak takut, kerana sekarang saya mempunyai rakan-rakan. Saya ada mesin, ada penjana kuasa, dan yang paling penting, ada orang-orang yang saling membantu. Fatima keluar. "Abang, tak masuk lagi?" Saya memegang tangannya. "Kejap lagi, nak duduk sini sekejap." Fatima duduk di sebelah saya. Kami memandang langit bersama-sama. "Abang bahagia?" tanya Fatima. Saya mengangguk. "Ya, sangat." Fatima menyandarkan kepalanya di bahu saya. Saya pun. Keesokan paginya, awan mula berkumpul. Tanda-tanda hujan akan turun. Orang kampung mula mengutip Chili dari halaman masing-masing. Tetapi tiada siapa yang berlari. Tiada siapa yang tergesa-gesa. Mereka bergerak perlahan dan tenang. Saya juga begitu. Sambil memasukkan Chili ke dalam guni, saya berfikir, setahun yang lalu, saat ini adalah mimpi ngeri. Sekarang, ia hanyalah rutin harian. Tengah hari, hujan mula turun. Titisan hujan yang lebat membasahi bumi. Saya melihat mesin dari tingkap. Ia sedang beroperasi dengan bunyi dengungan. Di dalamnya, Chili saya sedang dikeringkan dengan selamat. Ali datang ke sisi saya. "Ayah, hujan ni. Tak apa ke?" Saya tersenyum. "Tak apa, Ali. Sekarang kita tak perlu takut hujan lagi." Ali bertanya, "Kenapa?" Saya menjawab, "Sebab kita ada kawan-kawan." Sambil mendengar bunyi hujan, saya sedar, yang berubah bukanlah mesin, bukan juga teknologi. Yang berubah adalah kami. Kami belajar untuk saling mempercayai, dan kami tahu kekuatan bekerja sama. Itulah keajaiban yang sebenar. Pukul 4 petang, hujan berhenti. Pelangi muncul di langit. Kanak-kanak berlari keluar sambil menjerit. Orang kampung keluar satu demi satu. Mereka tersenyum melihat pelangi. Saya berdiri di halaman. Bau tanah basah naik dari bumi. Bau yang segar dan penuh kehidupan. Pakcik Hasan berkata dari seberang pagar, "Rashid, hujan kali ini adalah rahmat. Hujan yang baik untuk menyuburkan tanah." Betul, hujan bukan lagi satu sumpahan. Ia adalah rahmat.
kerana kami telah belajar untuk hidup bersama hujan. Petang itu, saya membuka pintu mesin. Chili itu sempurna, merah, rangup, dan harum. Sambil memegang chili di tangan, saya berfikir, di dalam warna merah ini, ada keringat dan air mata, ada harapan dan keberanian, dan yang paling penting, ada hati budi insan. Saya akan terus hidup bersama chili ini, memandang langit, membaca bumi, bersama jiran tetangga. Itulah hidup saya. Dan sekarang, saya boleh berkata sambil tersenyum, hujan pun tak apa.